قال المصنف الإمام العلامة السيد عبد الله الحداد رحمه الله ونفعنا الله بعلومه في دارين آمين. Allah khaliqu li syai'in. Kita meyakini bahawa Allah khaliq, pencipta segala sesuatu, wa huwa ala kulli syai'in wakil. Dialah juga yang menjaga dan menguruskannya. Wakil mana yang menjaga dan mengurus. Wa annahu ta'ala ala kulli syai'in qadirun wa bi kulli syai'in alimun. Wa qad ahata bi kulli syai'in ilma. Wa ahsa kulla syai'in adada. Dia berkuasa atas segala-galanya dan dia mengetahui segala perkara. Dan dia mengetahui segala perkara. Ilmunya meliputi segenap perkara dan hitungannya merangkumi semua jumlah dan perkiraan, yakni tiada yang tertinggal. Ini terjemahan wa ahsa kulla syai'in adada. Allah menghitung segala sesuatu, adadan, melengkapi dengan segala hitungan. Tidak diabaikan walaupun seketika. Jadi kesimpulannya, tidak sebagaimana makhluk, Allah SWT ini dia menghitung itu kecil dan juga besar. Besar dan kecil. Sehingga terutama sekali amalan hamba. Wa ma ya'zubu 'an rabbika min misqali dzarratin fil ardi wala fis sama'. Tidak ada yang luput. Tiada terluput dari pengetahuan dan hitungan Tuhanmu sekalipun seberat timbangan zarah di bumi maupun di langit. Ya'zubu makna luput. Tidak ada yang tertinggal. Tidak ada yang tinggal daripada hitungan Allah sekalipun yang sebesar zarah. Sama ada di bumi ataupun di langit. Cuma persoalan zarah ini, ramai di kalangan kita yang menterjemahkan atom, zarah. Itu terjemahan moden. Zarah ini mengikut bahasa Arab lama dulu ialah semut yang paling kecil, semut yang paling halus ataupun debu yang paling halus. Ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha, ini semua daripada Quran, daripada Al-Quran. Wa ma yanzilu minas sama'i wa ma ya'ruju fiha wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Wallahu bima ta'maluna basir. Wa ya'lamu sirra wa akhfa wa ya'lamu ma fil barri wal bahr wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wala habatin fi zulmatil ardi wala ratbin wala yabisin illa fi kitabim mubin. Ini semua mata ni semua berkait dengan ilmu. Ilmu Allah Subhanahu wa taala. Dia mengetahui segala yang masuk ke bumi dan segala yang keluar darinya. Mana yang masuk ke bumi apa dia? Sebagai ulama mentafsirkan iaitu hujan yang turun ke bumi. Yang masuk ke bumi juga adalah rahmat dan juga nikmat. Itu. Dan segala yang keluar daripada bumi, tumbuh-tumbuhan, pokok-pokok yang keluar daripada bumi. Setiap hari berapa banyak pokok, rumput-rumput dan sebagainya yang tumbuh daripada bumi. Allah Ta'ala tahu berapa kadarnya. Semua termaktub di Lauhul Mahfuz. Dan begitu juga logam-logam yang dikeluarkan oleh manusia daripada bumi, petroleum dan sebagainya. Air yang keluar daripada bumi, Allah Ta'ala tahu dengan detail. Dia juga segala yang turun dari langit dan segala yang naik yang turun daripada segala yang masuk ke dalam bumi, iaitu hujan-hujan dan segala yang keluar daripada bumi, pokok-pokok dan sebagainya, segala yang turun dari langit. Perintah-perintah Allah yang turun daripada langit. Dan juga malaikat-malaikat Allah yang turun daripada langit ke bumi. Allah Ta'ala mengetahui. Dan segala yang naik kepada langit, ke langit. Iaitu amalan-amalan hamba yang dibawa naik ke langit. Dia bersama kamu di mana saya kamu berada. Yakni kebersamaan ma'iyatul ilmi wa nusrah. Pertolongan Allah, ilmu Allah, jagaan Allah bersama dengan kamu di mana saya kamu berada. Bukan zat Allah, tidak. Bukan Allah bersama dengan Allah, tidak bersama dengan makhluk. Dan Allah melihat segala yang kamu lakukan. Dia mengetahui yang rahsia yang tersembunyi. Dia mengetahui segala kewujudan di darat dan di lautan.
Tidak gugur selai daun melainkan dia mengetahuinya. Tidak gugur sebutir benih ke dalam kegelapan bumi, yakni tanah. Tidak gugur yang basah maupun yang kering, melainkan segalanya telah tercatat dalam buku yang terang nyata, iaitu Lauhul Mahfuz. Dalam hadis Nabi menyatakan 50,000 tahun sebelum Allah menjadikan segala langit dan bumi, semuanya sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. 50,000 tahun. Dan 50,000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Wa annahu ta'ala muridun lil kainat, mudabbirun lil hadisat. Wa annahu la yakunu kainun min khairin aw syarrin aw naf'in aw darrin illa biqada'ihi wa masyiatihi. Wa ma sya'a kana wa ma lam yasha' lam yakun. Walau ijtama'al khalqu kulluhum ala an yuharriku fil wujudi dzarratan aw yusakkinuha duna iradatihi la'ajizu anhu. Ini mata ni berkait dengan iradah pula, sifat iradah. Kita meyakini bahawa Allah berkehendak bagi segala kejadian di alam ini, dan dialah yang mentadbir segala yang baru, yakni makhluk. Mengikut kehendak dia. Dan mengikut kehendak dia. Tidak ada yang terjadi sama ada yang baik atau yang buruk, yang bermanfaat atau bermudarat, melainkan dengan ketetapan dan kemahuannya. Dan ketetapan Allah, dengan ketetapan Allah itu dengan iradah dia, dan dengan kemahuannya pun dengan iradah Allah Ta'ala. Maka apa yang dia kehendaki akan terjadi, dan apa yang dia tidak kehendaki tidak akan terjadi. Jika sekalian makhluk berhimpun untuk menggerakkan di alam wujud ini satu zarah, atau untuk mendiamkan zarah itu, nescaya mereka tidak akan mampu melakukannya tanpa kehendaknya. Maknanya bergeraknya alam atau berhentinya, itu semua bergantung kepada iradah Allah Ta'ala. Wa annahu ta'ala, dan kita meyakini bahawa dia, ini Allah Ta'ala, mendengar lagi melihat. Mutakallimun bi kalamin qadimin azaliyin. Dia berkata-kata dengan kalam yang qadim lagi azali, yang tidak menyamai kalam makhluk. Sebab itu kita dah baca dalam matan sebelum ini, kalam Allah ini ialah kalam nafsi. Ini mengikut ulama Asy'ariyah. Kerana Allah laisa kamitslihi syai', Allah tidak sama dengan makhluk, maka kalam yang berupa dipanggil huruf-huruf dalam mushaf itu adalah dilalah ataupun alamatun kepada kalam Allah yang asal. Karena kalau kita kata kalam Allah itu adalah yang berupa tulisan itu, bila kita tulis Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim, kemudian ada orang datang padam, jadi seolah-olah kalam Allah ni boleh berubah. Boleh ditulis, boleh dipadam dan sebagainya. Padahal kita sedia maklum bahasanya Allah bersama dengan sifat-sifatnya adalah qadim. Qadim dan juga baqa', kekal. Jadi sebab itu pada pemahaman mazhab Asy'ariyah, bahasanya kalam Allah yang qadim azali ini ialah dipanggil kalamun nafsi, dipanggil. Kalam dipanggil kalam zat, kalam nafsi. Macam kita lah. Kalam nafsi kita sendiri pun hanya kita saja tahu. Kita duduk depan orang lain, kemudian hati kita berkata sesuatu tentang dia. Dia tak tahu apa yang dikatakan dalam hati itu. Hati kita itu. Walillahil masalul a'la, dan bagi Allah itu perumpamaan yang lebih agung. Kita sebut itu hanya sekadar untuk contoh saja. Cuma ta'aduban sebagai beradab dengan kalam Allah, maka kita akan sebut dengan bahasa yang umum, iaitu Quran adalah kalamullah. Yang beradab dengan Quran, kita sebut Al-Quran adalah kalam Allah Ta'ala, tanpa kita perlu untuk tafsirkan yang mana satu yang sebenarnya kalamullah, yang mana satu dipanggil dia adalah, orang panggil apa? Makhluk dipanggil. Yang mana satu qadim, yang mana satu adalah makhluk, tak perlu kita perincikan. Sebaliknya kita sebut secara umum bahwasanya ta'aduban dengan Quran, beradab dengan Quran, iaitu Quran itu secara umumnya adalah kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekalipun mushaf itu berupa tulisan-tulisan yang ditulis oleh makhluk, tapi dia itu adalah dipanggil
makna yang merujuk kepada pengertian yang datang daripada kalam Allah yang azali itu. Kemudian ya la yushbihul kalamul khalq. Tengok. Imam Al-Haddad sini pun dia kata. Dia berkata-kata dengan kalam yang qadim lagi azali yang tidak menyamai kalam makhluk. Tidak menyamai kalam makhluk. Sebab itu kita tak boleh i'tiqadkan bahawa kalam Allah itu ialah kalam yang berhuruf ataupun yang bertulisan. Kita turut meyakini bahawa Al-Quran yang agung adalah kalam Allah yang qadim dan kitabnya yang diturunkan ke atas Nabi dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu kita sebut tadi lah. Beradab dengan Quran yang tak perlu kita nak perincikan yang mana yang qadim, yang mana yang hadis dia panggil, yang makhluk walaupun dari segi huraian memangnya yang berhuruf, yang huruf-huruf itu adalah hadis dia panggil. Tapi dia adalah mengungkapkan, hanya sekadar mengungkapkan yang pengertian daripada kalam Allah yang qadim itu. Tapi tak ada banding Quran, kita hanya sebut sebagaimana disebut oleh Imam Al-Haddad, iaitu kita meyakini bahawa Al-Quran yang agung itu adalah kalamnya yang qadim. Wa annahu subhanahu wa ta'ala al-khaliqu li kulli syai'in wal-raziqu lahu wal-mudabbiru wal-mutasarrif fihi kaifa yasha'u. Kita meyakini bahawa Allah dialah pencipta segala perkara di alam ini. Wal-raziqu lahu, dialah yang beri rezeki kepadanya, kepada alam ini. Wal-mutasarrifu fihi kaifa yasha'u, yang mentadbir dan yang bertindak padanya mengikut kemahuannya. Laisa lahu fi mulkihi munazi'un wala mudafi'un. Yu'ti man yasha' wa yamna'u man yasha' wa yaghfiru liman yasha' wa yu'adzibu man yasha'. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'aluna. Wa annahu ta'ala hakimun fi fi'lihi adilun fi qada'ihi la yutasawwaru minhu zulmun wala jawrun wala yajibu alaihi li ahadin haqqun. Tidak ada baginya dalam kerajaan atau kekuasaannya sebarang kuasa. Kita meyakini bahawa Allah dialah pencipta segala perkara di alam ini, yang memberi rezeki kepadanya, yang mentadbir dan yang bertindak padanya mengikut kemahuannya. Tidak ada baginya dalam kerajaan atau kekuasaannya sebarang kuasa yang dapat membantahnya dan yang dapat menolak kehendaknya. Dia berkuasa memberi kepada siapa yang dia kehendaki dan menegah dari siapa yang dia kehendaki, mengampunkan siapa yang dikehendakinya dan mengazab kehendakinya. Ini menceritakan tentang af'alullah. Yang dipanggil semua af'alullah. Kalau dalam sifat 20 ini, ada setengah orang dia kata sifat 20 ini tak lengkap. Akidah mengenal Allah sifat 20 tidak lengkap. Kita tanya tak lengkap di mana? Karena tidak menyebut tentang af'alullah. Tidak menyebut tentang af'alullah. Jadi sebenarnya af'alullah itu dihuraikan oleh ulama dalam dua sifat, iaitu iradah dan juga qudrah. Segala yang berlaku di alam ini adalah daripada ciptaan Allah, yang tertakluk dengan kehendak Allah dan juga tertakluk dengan kuasa Allah Ta'ala, qudrat Allah Ta'ala. Maka dengan sebab itu dia sebut di sini, tidak ada baginya dalam kerajaan atau kuasaan cuma kuasa yang dapat membantahnya dan yang menolak kehendaknya. Bantah dapat menolak kehendaknya. Dia berkuasa memberi kepada siapa yang dia kehendaki dan menegah. Itu dia punya kuasa itu. Kudrah itu. Dan dia berkuasa memberi pada siapa yang dia kehendaki dan menegah dari siapa yang dia kehendaki. Mengampunkan siapa yang dikehendakinya dan mengazab siapa yang dikehendakinya. Dia tidak ditanya dan dipersoalkan terhadap apa yang dilaksanakannya terhadap hamba-hambanya. Sebaliknya mereka yang akan ditanya, yang akan dihisab di akhirat nanti. Dia maha tinggi, yakni menguasai, lagi maha bijaksana dalam perbuatan dan tindakannya. Dan maha adil dalam ketetapannya. Jadi af'alullah, segala perbuatan Allah, ciptaan Allah di alam ini, semuanya lahir daripada dipanggil kebijaksanaan Allah dan juga keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala.
tidak tergambar akan terbit darinya sebarang kezaliman dan tidak pula penganiayaan. Walaupun berbeza-beza ketetapan Allah, ciptaan Allah di alam ini, tapi semuanya adalah menggambarkan hikmah dan juga adlullah. Tidak ada sebarang hak, yakni kewajipan yang wajib atasnya yang mesti dia tunaikan kepada mana-mana hambanya. Jadi tidak ada af'alullah yang terbit kerana Allah wajib melakukan. Tidak, semuanya lahir daripada dipanggil kurniaan Allah. Yang Allah nak menciptakan. Kehendaknya yang maha bebas. Walau annahu subhanahu ahlaka jami'a khalqihi bi tarfati ainin lam yakun bidzalika jairan alaihim wala zaliman lahum. Fa innahum milkuhu wa 'abiduhu. وله أن يفعل في ملكه ما يشاء وما ربك بظلام للعبيد يثيب عبده على الطاعات فضلا وكرما ويعاقبهم على المعاصي حكمة وعدلا وأن طاعته kita sambung muka surat 51 ni. Walau annahu subhanahu ahlaka jami'a khalqihi fi tarfati ainin lam yakun bidzalika jairan alaihim wala zaliman lahum fa innahum milkuhu wa 'abiduhu وله أن يفعل في ملكه ما يشاء وما ربك بظلام للعبيد يصيب عباده على الطاعات فضلا وكرما ويعاقبهم على المعاصي حكمة وعدلا وأن طاعته واجبة على عباده بإجابه على ألسنة أنبيائه عليهم الصلاة والسلام. Kita meyakini kiranya Allah Subhanahu wa Ta'ala membinasakan sekalian makhluknya dalam sekelip mata. Nescaya dengan tindakan itu tidaklah dia dapat dikatakan menganiaya mereka atau menzalimi mereka kerana semua mereka adalah miliknya dan juga hamba-hambanya. Maka dia berhak melakukan mengikut kemahuannya dalam kerajaan miliknya. Tidaklah Tuhanmu, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menzalimi ataupun menganiayai hamba-hambanya. Ini ayat Quran. Wa ma rabbuka bizallamin lil 'abid. Tidaklah Tuhanmu menzalimi hamba-hambanya. Jadi sebab itu segala perlakuan Allah Subhanahu Wa Taala walaupun pada zahirnya kelihatan menyusahkan makhluk, disakit, kematian dan sebagainya, tapi itu semua berlaku dengan hikmah yang tertentu yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kerana Allah telah mengisytiharkan bahawa dia selama-lamanya tidak akan menzalimi makhluknya. Kemudian jika dia memberikan ganjaran kepada hamba-hambanya kerana ketaatan mereka, itu semata-mata kurniaan dan kepemurahan darinya. Ini tidak sebagaimana i'tiqad Mu'tazilah yang menyatakan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala wajib atas Allah memberi pahala atau membalas ganjaran baik kepada hamba-hamba yang taat.
dan wajib dia tapi Ahli Sunnah wal Jamaah menyatakan bahawa tidak ada yang wajib atas Allah. Semuanya itu adalah semata-mata kurniaan dan kepemurahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jika dia menghukum mereka atas maksiat mereka, maka itu adalah semata-mata kebijaksanaan dan keadilan daripada Allah. Jadi kalau Allah menghukum, itu adalah semata-mata kebijaksanaan dan juga keadilan daripada Allah Subhanahu wa taala. Mentaatinya merupakan kewajipan atas hamba-hambanya yang dia wajibkan ke atas mereka melalui perintah yang disampaikan melalui lidah para nabinya alaihi wassalatu wassalam. Jadi dalam pada itu janganlah kita berhujah dengan sifat-sifat Allah yang Maha Pemurah dan sebagainya itu, sehingga apabila kita, kerana ada orang yang dia berhujah dengan takdir, dia kata, kalau dah semua berlaku dengan ketetapan Allah, maka tak perlulah kita nak berikhtiar lagi. Tak perlu kita nak beramal. Kita serahkan saja kepada Allah. Kalau dia nak masukkan kita dalam syurga, maka dia masukkan kita dalam syurga. Kalau dia nak siksa kita, walaupun kita taat sekalipun, kalau dia nak siksa kita, dia akan siksa juga. Jadi itu semua ucapan-ucapan orang-orang yang tidak memahami syariat. Syarak ini dia terbina di atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah merintahkan kita untuk kita meyakini qada dan qadar. Segala yang berlaku di alam ini semuanya tertakluk. Semuanya sudah berada dalam ilmu Allah dan tertakluk dengan iradah dan qudrah Allah. Jadi kita perintah Allah begitu, maka itu perintah untuk hati dia panggil. Untuk keyakinan, untuk amalul qalb. Dan di sana ada perintah yang Allah Ta'ala sampaikan untuk zahir, iaitu taat. Maka sebab itu, mentaatinya merupakan kewajipan atas hamba-hambanya. Jadi kita tak payah untuk persoalkan kenapa Allah Ta'ala mentakdirkan di alam ini ada kekufuran, dan pada yang sama ada keimanan, ada iman, ada yang beriman, ada yang kufur. Itu takdir Allah, terpulang kepada kehendak Allah. Tapi pada yang sama, kita kena ingat bahasanya Allah juga telah mengutuskan Rasul dan menurunkan kitab yang disampaikan oleh Rasul. Dan dalam kitab itu Allah menyatakan jalan keredaannya, siapa yang ingin diredai oleh Allah, kemudian dikasihi, disayangi oleh Allah, dan akhirnya dapat masuk syurga, maka dia kena beriman, beramal soleh dan sebagainya. Jadi sebab itu agama ini dia terbina di atas wahyu dan juga terbina di atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa nu'minu bi kulli kitabin anzalahu Allah wa bi kulli rasulin arsalahu Allah wa bi malaikatillahi wa bil qadari khairihi wa syarrihi wa nashhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasuluh arsalahu ila jinni wal ins wal arabi wal ajami bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Kita beriman dengan semua kitab yang diturunkan Allah, dengan semua rasul yang diutuskan Allah, semua malaikatnya, dan dengan qadar ketetapannya, sama ada yang baik darinya maupun yang buruk. Ini antara yang wajib kita beriman, kata Imam Al-Haddad, ialah kita beriman dengan semua kitab yang diturunkan Allah. Kemudian beriman juga dengan Rasul, semua Rasul yang diutuskan Allah, semua malaikat Allah, dan juga beriman dengan qadarillah, nabil qadar, dengan qadar. Dalam ilmu kalam dan ahli kalam bil qada dan qadar. Tapi dalam bahasa hadis al-qadar. Bil qadar khairihi wa syarrihi. Sama ada yang baik darinya ataupun yang buruk.
Maknanya kita menerima semua yang berlaku di alam ini, sama ada yang baik ataupun yang buruk, semuanya adalah dengan takdir daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bersaksi bahawasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum itu lebih terperinci sebenarnya. Beriman dengan qadar ini, dia terkandung di dalamnya. Kita beriman dengan 3 nama Allah ataupun tiga sifat Allah dan 1 ketetapan Allah Ta'ala. Jadi sebab itu, orang yang menafikan keimanan atau orang yang enggan beriman dengan qada dan qadar ataupun qadarillah, dia telah menolak 3 nama Allah Ta'ala. 3 sifat Allah. Dia menafikan 3 sifat Allah dan juga 1 ketetapan Allah yang besar yang sering diulang dalam Quran. Maknanya yang beriman dengan qada dan qadar atau beriman dengan qadarillah ini, iaitulah beriman dengan ilmu Allah. Bahasanya segala yang berlaku di alam ini sudah berada dalam ilmu Allah Ta'ala sejak daripada azali. Kerana Allah mengetahui yang sebelum, yang sekarang juga yang akan datang. Yang kedua, termasuk dalam keimanan kepada qada dan qadar ini, ialah beriman dengan iradatillah. Segala yang berlaku di alam ini, semuanya adalah dengan iradah Allah Ta'ala. Yang ketiga, termasuk dalam beriman dengan qadar ini, ialah beriman dengan qudratillah. Yang segala yang berlaku di alam ini, semuanya adalah daripada kejadian Allah Ta'ala. Ya, dengan iradah dan juga dilaksanakan oleh Allah dengan qudrahnya tadi. Dan yang keempat, beriman dan termasuk dalam beriman dengan qadar ini juga ialah beriman dengan Lauhul Mahfuz. Kerana dalam Quran Allah Ta'ala menyatakan bahawa segala yang berlaku di alam ini telah pun tercatat di Lauhul Mahfuz. Telah pun tercatat di Lauhul Mahfuz. Kita bersaksi bahawasanya, kemudian masuk beriman. Kita bersaksi bahawasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba Allah dan Rasulnya yang diutuskan kepada sekalian jin dan manusia, meliputi bangsa Arab dan juga Ajam. Ajam istilah dalam bahasa Arab bagi merujuk pada bangsa-bangsa yang lain daripada Arab, Ajam, dengan membawa hidayah dan agama yang benar. Kerana dia ingin memenangkan agama itu agar mengatasi agama-agama yang lain, meskipun orang-orang musyrikin membencinya. Ini pun daripada ayat Quran juga, daripada iqtibas daripada Al-Quran. Liyuzhirahu ala dini kullih walladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi yuzhirahu ala dini kullih walau karihal musyrikun. Kemudian wa annahu balagha risalah, kita meyakini bahasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan risalah Allah. Wa adal amanah, baginda telah melaksanakan amanah yang diberikan Allah. Wa nasahal ummah, baginda menasihati umat. Wa kashafal ummah, baginda telah meledahkan kesamaran. Wa jahada fillahi haqqa jihadih, dan telah bersungguh-sungguh atau beserta telah bersungguh-sungguh di jalan Allah dengan kesungguhan yang sebenar-benarnya. Wa kashafal ummah, ini semua wajib kita yakini berkenaan dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perkara yang wajib kita yakini berkenaan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Wa kasyafal ghummah, di sini diterjemahkan mendedahkan kesamaran. Mendedahkan kesamaran serta telah bersungguh-sungguh. Bersungguh-sungguh ni wajah ada fil haqqa. Tapi dalam syarah Syekh Hassanain Makhluf, mufti Mesir satu ketika dahulu tahun 60-an, kata dia wa kasyafal ghummah memberi makna wa azalal jahalah, telah menghilangkan kejahilan. Menghilangkan kejahilan, maknanya bagi orang yang beriman dengan baginda lah, beriman dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa annahu sadiqun aminun muayyidu bil barahin as-sadiqati wal mu'jizat al-khariqah. Kita juga meyakini bahawa baginda seorang yang benar lagi amanah. Baginda Nabi seorang yang benar lagi amanah, yang diteguhkan Allah dengan bukti-bukti keterangan yang benar, iaitu melalui wahyu yang disampaikan oleh Allah kepada baginda, serta mukjizat yang luar biasa. Jadi di antara perkara yang wajib kita yakini dalam akidah kita Islam ini ialah adanya di sana perkara-perkara yang luar biasa yang dinamakan sebagai mukjizat. Mukjizat ini adalah perkara-perkara al-khariqu lil-'adah. Luar biasa ini maknanya yang menyalahi kebiasaan. Itu luar biasa. Kalau dalam bahasa kitab-kitab lama dulu dia terjemah harfiah al-khariqatu lil-'adah. Khariq makna yang menembusi ataupun yang mencari adat. Makna yang menyalahi adat lah. Contoh macam api membakar. Nah itu dipanggil kebiasaan yang Allah Ta'ala ciptakan. Allah Ta'ala ciptakan kebiasaan itu kepada api. Nah, api itu bila cukup syarat-syarat dia, maka dia akan membakar apa saja yang dia sentuh. Apa saja yang dia sentuh. Tapi Allah Ta'ala dia kalau dia nak, dia boleh ubah api itu daripada membakar menjadi tidak membakar, bahkan boleh menjadi sebaliknya, itu sejuk. Sebagaimana berlaku mukjizat kepada Nabi Ibrahim AS. Apabila Allah berkata kepada api, ya nar kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah kamu bardan, sejuk, wa salaman, dan juga selamat kepada Nabi Ibrahim AS. Dan Nabi Musa AS, laut terbelah. Orang Melayu menyatakan bahawa dalam pepatah Melayu, atau dalam perumpamaan Melayu, air dicincang tak akan putus. Air ni sifat dia akan bercantum. Tapi dalam mukjizat Nabi Musa AS, bila laut terbelah, sebelah kanan laut, sebelah kiri laut, dan di tengah itu lorong yang tidak bercantum. Jadi kebiasaan itu hanya Allah Ta'ala saja yang boleh melakukannya. Dan begitu juga Nabi Muhammad SAW merupakan Nabi yang paling banyak mukjizat yang dikurniakan Allah. Bulan terbelah. Kemudian mukjizat keluar air daripada jari-jari Nabi SAW, dan boleh diambil wuduk oleh, kalau tidak silapnya, puluhan sahabat-sahabat, 70 ataupun mungkin boleh tengok balik dalam hadis, tapi oleh jumlah yang ramai daripada sahabat-sahabat. Makanan yang sedikit menjadi banyak, boleh dinikmati daripada talam yang sama itu boleh dinikmati oleh satu selepas oleh satu talam tu, contohnya boleh dinikmati oleh 4-5 orang katakan. Jadi selepas satu kumpulan makanan dalam talam tu tidak habis, bahkan boleh ada berbaki lagi untuk tuan rumah. Itu semua mukjizat Nabi SAW yang boleh dilihat dalam kitab-kitab tentang, di antaranya Dalail An-Nubuwat, Imam Al-Bahaqi dan sebagainya. Asy-Syifa, Imam Qadhi Iyad, dan banyak lagi lah kitab-kitab yang menceritakan tentang kenabian, dalil-dalil, tunjuk-tunjuk bagi kenabian Nabi Muhammad SAW.
Kita juga meyakini bahawa Allah mewajibkan sekalian hamba-Nya untuk membenarkan baginda, mentaati serta mengikutinya. Wa anna Allah farada 'ala al-'ibad tasdiqahu, dan juga kita juga meyakini bahasanya Allah memfardukan, mewajibkan 'ala al-'ibadi, ke atas sekalian hamba-hamba, tasdiqahu, membenarkan baginda, wa ta'atihi, dan juga mentaati baginda, wa ittiba'ihi, dan juga mengikuti baginda. Wa annahu la yuqbalu imanu 'abdin wa in amana bihi subhanahu hatta yu'mina bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi jami'i ma jaa'a bihi wa akhbara anhu min umuri dunya wal akhirati wal barzakhi. Kita juga meyakini bahawa Allah mewajibkan sekalian hamba untuk membenarkan baginda, mentaati serta mengikutinya. Kita meyakini juga bahawa keimanan seorang hamba tidak akan diterima oleh Allah sekalipun dia telah beriman dengan Allah, selagi dia belum beriman dengan Nabi Muhammad SAW dan semua ajaran yang dibawa dan diberitahu baginda merangkumi urusan-urusan duniawi, ukhrawi dan juga alam barzakh. Jadi kita wajib beriman dengan baginda termasuk dalam perkara yang gaib, yang hanya kita mendapat ilmunya daripada pemberitahuan dari Nabi SAW. Wa min zalik, di antaranya, yakni di antara ajaran-ajaran yang berkait dengan ukhrawi atau al-ghaibiyat, yang wajib kita beriman, percaya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ialah ayyumina, yakni seorang mukmin itu mesti beriman dengan soalan munkar dan nakir yang akan bertanya mayat-mayat sebaik dikebumikan. Anit tauhid, bertanya tentang tauhid, wad dini wan nubuwah. Bertanya tentang tauhid, tentang agama, apa agama kamu, wan nubuwah, dan juga kenalkah kamu dengan nabi yang diutuskan Allah kepada kamu. Kemudian wa ayyumina bi na'imil qabri li ahli ta'ah wa bi 'adzabihi li ahli al-ma'siyah, dan beriman juga adanya kenikmatan kubur bagi orang yang taat dan azab kubur bagi pelaku maksiat. Wa ayyumina bil ba'si ba'da al-maut wal bi jasri bil hasri wa bi hasri al-ajsadi wal arwahi ila Allah wa bil wuqufi baina yadillahi wa bil hisabi wa anna al-ibada yatafawatuna fihi ila musamahin wa munaqashin wa ila man yadkhulul jannata bighairi hisab. Beriman dengan kebangkitan semula selamati. Itu disebut dengan bahasa bil ba'ts ba'dal maut. Kemudian dihimpunkan sekalian jasad dan ruh kepada Allah. Itu bil hasyri wa bi hasyril ajsad wal arwah ila Allah. Jadi mengikut penjelasan daripada Imam Abdullah Al-Haddad ini, bukan saja ruh akan dihimpun di hadapan Allah, bahkan jasad dan juga ruh akan dibangkitkan. Dan kita akan bangkit dari kubur dengan jasad dan juga ruh yang dihimpun ataupun dibawa untuk menghadap di hadapan Allah Ta'ala. Wabil wuqufi bayanillah, berdiri, beriman bahwasanya kita akan berdiri di hadapan Allah. Wa hisab, dan juga kita akan dihisab, yang dihitung di hadapan Allah Ta'ala nanti di mahsyar. Dan beriman bahawa keadaan hamba-hamba ketika hisab adalah berbeza-beza. Ada yang dimudahkan hisab dan ada yang dipayahkan hisab dengan diselidiki, dan ada yang masuki syurga tanpa hisab. Ibarat yang digunakan oleh Imam Al-Haddad, kata dia, wa annal ibada yatafawatuna fihi, dan sesungguhnya hamba-hamba ini berbeza, fihi ay fil hisab, dalam hisab ini hamba-hamba Allah ini berbeza-beza. Ila musamahin,
ada yang kita terjemah tadi musamahin, iaitu dimudahkan. Musamahin itu terjemah dimudahkan itu untuk senang kita terjemahlah, tapi dari segi kedalaman maksud ini, musamahin ini ialah yang Allah Ta'ala memberi tolak ansur. Mana tidak Allah ada dosa dalam buku tu, bila dibentang buku tu dosa ada, tapi Allah tidak kira. Allah ampunkan. Allah ampunkan. Ini sebagaimana dalam satu hadis Nabi SAW menceritakan seorang hamba Allah yang mukmin itu bila dia menghadap Allah Ta'ala, dibuka bukunya dan dia melihat ada kejahatan-kejahatan dalam buku, menyebabkan berubah. Riak muka dia tu berubah. Mana takut. Tapi Allah SWT berkata, aku ampunkan ke semua. Aku ampunkan ke semua yang ada dalam buku itu. Bahkan Allah Ta'ala berkata, gantikan semua kejahatan yang ada dalam buku itu dengan kebaikan. Dengan kebaikan. Dan Allah persilakan dia masuk dalam syurga. Kamu qala Nabi SAW. Lebih kuranglah hadisnya menyebutkan begitu. Jadi sebab itu Nabi menyebutkan, dan ada yang munaqash, ada yang dipayahkan hisab dengan disediki. Ini merujuk macam mana? Kita kata orang yang disediki, munaqash ini mana ada yang musamah, mana dia tidak diselidiki. Bahkan Allah Ta'ala pemudahkan. Dan ada yang diselidiki. Dan apabila diselidiki, bermakna hisabnya akan menjadi susah. Dan dia akan diazab. Ini sebagaimana dalam hadis Nabi SAW menyatakan, man nuqisha uzib. Barang siapa yang diselidiki, nescaya dia akan disiksa. Itu dia panggil hisab yang payah. Hisab yang mudah, kata Nabi dalam hadis kepada Sayyidina Aisyah, ialah semata-mata bentang, tapi tidak diselidiki. Itu hisab yang mudah. Hisab yang mudah. Hisab yang payah, iaitu diselidiki. Ditanya satu persatu. Satu persatu diselidiki. Dan ada di antaranya yang masuki syurga tanpa hisab. Wa ayyumina bil mizani alladhi tuzanu fihi al-hasanatu was-sayyi'at. Wa bis-sirati wa huwa jisrun mamdudun ala matni jahannam. Wa bihawdin nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladhi yashrabu minhu al-mu'minuna qabla dukhul jannah. Wa ma'uhu minal jannah. Dia juga, yakni seorang mukmin itu juga hendaklah beriman dengan mizan, yakni timbangan. Yang dengannya akan ditimbang segala kebaikan dan kejahatan makhluk. Berdasarkan nas, para ulama menyimpulkan bahawa yang akan ditimbang itu 3. Iaitu buku catatan amalan kita akan ditimbang. Dan yang keduanya ialah kita sendiri akan ditimbang. Yang kita sendiri pun akan ditimbang. Dan yang ketiganya ialah setiap amalan kita tu akan ditimbang. Yang setiap amalan tu akan ditimbang. Jadi sebab itu 5 minit seorang mukmin mengerjakan salat di tempat yang sama, dalam masjid yang sama, semua ikut imam yang sama. Tapi bila ditimbang di akhirat nanti, maka pahalanya mungkin berbeza. Jadi sebab itu dalam satu hadis Nabi SAW pernah menyebutkan, apabila seorang mukmin itu selesai daripada salat, ada yang pulang dengan pahala 1/10, ada yang 1/9, ada yang 1/8, ada yang 1/7, ada 1/6. Jadi begitulah Nabi sebut, mana pulang dengan pahala yang tidak sama. Dan pulang dengan pahala yang tidak sama. Jadi 3 akan ditimbang nanti di akhirat. Buku catatan kita akan ditimbang. Sebab itu bila ditimbang buku, orang yang ada kalimah la ilaha illallah, memang timbangan itu akan jadi berat. Mana akan jadi berat. Tapi kalau orang yang tidak ada la ilaha illallah, walaupun ada kebaikan dalam buku itu, dia akan ringan. Dia akan ringan. Makna kekufuran. Bila dia kufur, maka akan berat sebelah kejahatan. Jadi itu ada hadis pula yang menceritakan hadis bitaqah dipanggil si ulama.
hadis dipanggil kad dipanggil. Bila diletakkan buku cacatan hamba itu, satu buku cacatan hamba di sebelah, kemudian letakkan satu kad yang bertulis la ilaha illallah di sebelah, berat lagi dipanggil kad itu yang satu itu. Berbanding dengan 99 dipanggil buku cacatan hamba itu. Kemudian beriman dengan sirat. Beriman dengan sirat iaitu jambatan atau titian yang membentangi di atas belakang neraka Jahannam. Tengok bahasa matan. Wa bis-sirati, dan dia juga, ini seorang mukmin juga mesti beriman dengan as-sirat, iaitu titian as-sirat. Apa dia titian itu? Jisrun. Jisrun ni titilah, jambatan. Mamdud yang membentangi ala matni Jahannam. Ala matni Jahannam. Kita terjemah apa bawah? Belakang neraka Jahannam. Matni ni asalnya tulang belakang. Ya, sebab tu kita dah baca matan ni dia tulang belakang lah. Tulang belakang ilmu. Selepas tu kita cantumkanlah dengan anggota-anggota. Jadi segala-segala ilmu yang baru yang kita dapat selepas ni kita cantum daripada matan tersebut. Umpama tulang belakang kita tu daripada atas dan bawah. Setelah itu barulah dipadankan dengan anggota-anggota yang melengkapi tulang belakang tersebut. Jadi kita nak terjemah kata matan tu, matnun tu. Itu sirat ialah titian yang membentangi di atas belakang neraka Jahannam. Jadi maknanya apa ni? Maknanya setiap manusia akan daripada mahsyar akan melalui as-sirat. Di bawah sirat itu ialah neraka Jahannam. Ya, di bawah sirat. Jadi jambatan itu membentangi di atas neraka Jahannam, panggil. Dan kalau siapa yang berjaya melepasinya akan sampai ke syurga, dan orang yang jatuh tidak ada tempat lain melainkan dia akan jatuh ke dalam neraka. Serta beriman dengan haud dan kolam Nabi kita Muhammad SAW yang akan minum darinya sekalian orang beriman sebelum memasuki syurga, di mana airnya datang dari syurga. Airnya datang dari syurga. Kemudian para ulama khilaf sama ada haud ini sebelum titi ke selepas titi. Sebelum titi ke selepas titi. Ada khilaf. Ada yang kata sebelum titi dan ada yang kata selepas titi. Ulama yang menyatakan sebelum titi, kata mereka, ada ulama yang kata selepas titi. Kata mereka, kalau sebelum titi, bagaimana Nabi kata, siapa yang minumnya, dia tidak akan dahaga selama-lamanya. Umat Nabi Muhammad SAW akan minum dan tidak akan dahaga selama-lamanya. Tapi pada masa yang sama, Nabi juga menceritakan bahawa ada di kalangan umat dia yang mukmin yang akan masuk neraka terlebih dahulu. Mana yang akan jatuh. Jadi, dia kontra lah. Dia kontra. Sebab, kalau dah masuk dalam neraka, di antara azab dalam neraka itu adalah siksaan dalam neraka itu mungkin dia berupa, dia panggil ahli neraka, dia tidak akan diberi minum. Dia tidak akan diberi minum. Padahal dia tidak akan dahaga selama-lamanya. Sebab dia dah minum air daripada haud Nabi SAW. Dan haud itu, minum daripada haud itu menggambarkan kepada satu nikmat dah mana tidak akan dahaga selama-lamanya. Jadi macam mana yang akan jatuh dalam neraka nanti? Jadi sebab itu kata mereka, al-haud ini adalah selepas titian. Selepas titian. Maknanya apabila
mungkin berada dalam syurga ataupun sebelum masuk dalam syurga tapi setelah melepasi titian. Tapi sebagai ulama menyatakan bahawa tidak ada masalah kalau kita mengandaikan, kalau kita menerima al-haud itu sebelum titi, kalau dia dah minum daripada al-haud dan Nabi kata tak akan dahaga selama-lamanya, kemudian dia terjatuh dalam neraka, makna dia diseksa dengan yang lain lah daripada itu. Makna diseksa dengan siksaan yang lain, tapi bukan dengan dahaga. Nah, kerana dia telah, oleh kerana dia umat Nabi Muhammad SAW beriman dengan Rasul dan semua Nabi-Nabi ada haud dia untuk dia beri minum kepada umat masing-masing. Tapi haud Nabi ini, Nabi Muhammad SAW adalah yang paling besar kerana umat dia yang paling besar. Banyak. Jadi umat Nabi Muhammad yang dapat minum daripada haud itu, bila dia jatuh dalam neraka sekalipun, maka dia diseksa dengan siksaan yang lain, tidak diseksa dengan dahaga. Sebab dia dah dipanggil kenyang dengan minum daripada telaga Nabi Muhammad SAW. Yang rajih, wallahu alam, boleh semak semula insya-Allah. Setakat yang anda ingatnya, yang rajih al-haud itu sebelum as-sirat. Sebelum as-sirat. Serta beriman dengan haud kolam Nabi kita Muhammad SAW yang akan minum darinya sekalian orang beriman sebelum masuk ke syurga, di mana air datang syurga. Ini juga sebagai hujah orang yang berkata bahawasanya haud itu selepas titian. Mana sebab airnya daripada syurga, mana seolah macam saluran itu daripada syurga sampai ke telaga Nabi SAW. Jadi macam mana kita nak gambarkan saluran itu akan melalui neraka kemudian sampai di mahsyar. Jadi kita menjawab, tak bolehlah gambar begitu. Itu bukan gambaran yang perlu kita bina dalam kepala begitu. Walaupun dipanggil airnya daripada syurga, tidak jadi masalah untuk Allah Ta'ala takdirkan haud itu berada di mahsyar sebelum titian as-sirat. Kerana tak semestinya dengan saluran. Tidak semestinya dengan saluran macam mana dunia ini. Kalau air daripada kolam, kena ada saluran untuk sampai di rumah kita. Tidak semestinya begitu. Jadi sebab itu yang perlu kita perhatikan, sama ada dia di mahsyar ataupun sama ada dia di selepas titian atau sebelum titian, yang perlu kita nilai untuk melihat pandangan mana yang lebih tepat itu ialah nilai dari segi nas. Yang nas yang sebenarnya itu yang sebut itu di mana? Sebelum sirat ke ataupun selepas daripada as-sirat. Itu yang menjadi kriteria. Bukan sebagaimana yang kita cuba gambarkan dalam pemikiran kita. Wa anna syafa'ata wa ayyumina bi syafa'atil anbiya summa siddiqina wa syuhada wal ulama'i was salihina wal mu'minina. Wa anna syafa'atal uzma makhsusatun bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Beriman dengan syafaat para nabi. Kemudian syafaat para siddiqin, para syuhada, para ulama, orang-orang saleh dan orang-orang beriman. Juga beriman bahawa syafaat teragung, syafaatul uzma makhsusatun, khusus, dikhususkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu syafaat. Di antara yang wajib kita beriman sebagai seorang mukmin ialah beriman yang di sana adanya syafaat. Yang boleh memberi syafaat di kalangan manusia ini adalah para nabi, siddiqin, syuhada, para ulama, orang saleh dan juga orang-orang beriman kepada Allah. Dan di sana ada syafaat agung, teragung yang khusus bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syafaat-syafaat yang lain tu nabi-nabi semua ada sama, iaitu syafaat boleh memberi syafaat pada umat masing-masing. Tapi syafaat uzma iaitu mempercepatkan hisab di mahsyar, itu Allah Ta'ala bagi kepada Nabi Muhammad SAW. Dan pada ketika itulah semua manusia ini akan
berterima kasih kepada baginda Nabi SAW, tak kira dia daripada umat mana sekalipun. Wa ayyumina bi ikhraji man dakhala an-nar min ahli tauhid hatta la yakhluda fiha man fi qalbihi mithqalu dzarratin min imanin. Dia juga beriman. Dia siapa ni? Mana seorang mukmin itu ataupun seorang muslim itu juga beriman yang meyakini bahawa ahli tauhid, yakni orang-orang yang pernah mengucapkan kalimah tauhid semasa hayatnya di dunia dengan ikhlas, ucap dengan ikhlas, tidak nifak, beriman bahawasanya dia akan dikeluarkan di neraka sehingga tidak akan kekal di dalamnya orang yang di dalam hatinya terdapat iman sekalipun seberat timbangan zarah. Ini sebagaimana yang disebut dalam nas lah. Kemudian beriman bahawa ahli kufur dan syirik akan kekal dalam neraka untuk selama-lamanya. Tidak akan diringankan azab dari mereka dan mereka tidak akan diberi tangguhan. Maknanya akan segera disiksa oleh Allah. Ataupun diberi tangguhan ni makna tidak diberi tangguhan lagi untuk bertaubat dan sebagainya. Kerana sudah pun diberi tangguhan, diberi masa semasa di dunia dulu. Yang mereka tidak akan diberi tangguhan lagi. Dalam bahasa matanya, dia menyebutkan wa anna ahlul kufri wa syirki mukhalladuna fin nari abadal abidina. La yukhaffafu anhumul azabu walahum yunzarun. Walahum yunzarun, inilah yang diterjemahkan, dan tidak mereka diberi tangguh lagi. Macam kita ini banyak maksiat berlaku. Banyak maksiat berlaku dalam ke dunia, tapi Allah tidak menurunkan azab. Bukan kerana Allah Ta'ala redha dengan kita, tidak. Kerana Allah memberi tangguhan. Ya, Allah memberi tangguhan sepanjang umur atau muka dunia, mudah-mudahan manusia akan bertaubat kepada Allah. Tapi di sana, tidak diberi tangguhan lagi. Tidak ada tangguhan lagi, di mana siapa yang kufur, yang melakukan maksiat, yang tidak minta ampun dan tidak diampun oleh Allah, maka akan disiksa dengan segera. Wa annal mu'minina mukhalladuna fil jannati abadan sarmada. Wa la yamassuhum fiha nasabun wa lahum minha bimukhrajin. Wa annal mu'minina yarawna rabbahum fil jannati bi absarihim ala ma yaliqu bi jalalihi wa qudsi kamalihi. Beriman, kita juga wajib beriman, ataupun seseorang muslim itu juga wajib beriman bahawa orang-orang yang beriman akan kekal dalam syurga selama-lamanya. Yang ini termasuk yang asal dalam neraka. Setelah dia dikeluarkan dari neraka, dimasukkan ke dalam syurga, dia akan kekal dalam syurga selama-lamanya. Syurga ini, siapa saja yang masuk, tidak akan keluar lagi. Beriman bahawa orang-orang beriman akan kekal dalam syurga selama-lamanya. Mereka tidak akan ditimpa sebarang kepayahan dan tidak akan keluar darinya. Itu syurga. Dalam syurga ni tidak ada sebarang kepayahan lagi. Beriman, yakni meyakini bahawa orang-orang beriman akan melihat Tuhan mereka semasa dalam syurga. Melalui pandangan mereka yang sesuai dengan kebesaran Allah dan kesempurnaan zatnya yang suci. Ini di antara i'tiqad ahli sunnah wal jamaah yang menyalahi Mu'tazilah, di mana Mu'tazilah menyatakan bahawa manusia tidak akan dapat melihat zat Tuhan untuk sampai bila-bila pun. Kerana ada panggil itu i'tiqad Mu'tazilah, tapi ahli sunnah wal jamaah mengiktikadkan bahawa orang beriman bila masuk dalam syurga nanti, yang di antara nikmat, bahkan nikmat yang paling besar yang akan dikurniakan Allah kepada mereka ialah ru'yatullah. Mereka dapat melihat Allah. Tapi bukan melihat Allah ini sebagai berupa jasad. Melihat Allah, sebab itu disebut sini, sesuai dengan kebesaran Allah dan kesempurnaan zatnya yang suci. Jadi Allah Ta'ala lah yang akan menentukan macam mana kita nak melihat dia, bukan sebagaimana yang kita gambarkan dalam kepala kita. Wa ya'taqida
fadla ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa tartibahum wa annahum udulun akhyarun umana'u. Dalam naskah Syekh Hasanin Makhluf, udulun khiyarun. Udulun khiyarun umana'u. La yajuzu sabbuhum walal qadhu fi ahadin minhum. Dia juga, yang seorang mukmin juga wajib meyakini kelebihan para sahabat dan susunan darjat mereka. Iaitu mula daripada Khulafa' Rashidin, diikuti dengan Al-Mubasysyarun bil Jannah, Khulafa' Rashidin yang 4 dulu. Kemudian susunan Khulafa' Rashidin pula, mula Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Osman, Sayyidina Ali. Setelah itu diikuti dengan 10 yang dijamin syurga. Kemudian diikuti dengan makna ikut tertib ni lah. Yang boleh dilihat daripada kemuliaan-kemuliaan mereka itu mengikut tertib sebagaimana yang disebut oleh ulama dalam kitab-kitab. Ahlul Badar dipanggil, Ahlul Uhud dipanggil, Ahlul Baitur Ridwan. Itu semua tertib-tertib yang disusun. Dan juga sahabat-sahabat yang masuk Islam sebelum pembukaan Mekah. Sahabat masuk Islam bukan. Kemudian diikuti sahabat yang masuk Islam selepas pembukaan Mekah. Setelah itu barulah munculnya tabi'in, tabi'in dan sebagainya. Dia juga wajib meyakini kelebihan para sahabat dan susunan darjat mereka, serta meyakini bahawa mereka adalah insan-insan yang adil. Adil yakni salih. Insan yang tidak fasik. Terpilih dan juga amanah. Amanah. Sebab itu semua hadis yang disampaikan oleh sahabat, Ahlussunnah wal Jamaah menerimanya. Tak kira sahabat mana. Tapi Syiah, dia menolak kebanyakan sahabat. Terutama sekali yang dianggap dia sebagai sahabat-sahabat yang memusuhi Sayyidina Ali. Tidak harus, sebab itu dia tolak untuk menerima hadis Abu Hurairah. Dia menolak untuk menerima hadis Muawiyah. Dia menolak untuk menerima hadis daripada banyak lagi sahabat-sahabat yang dikatakan memusuhi Ahlul Bait. Tapi Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan semua sahabatlah adil, terpilih dan juga amanah. Tidak harus menghina mereka dan mencela mana-mana seorang dari mereka. Begitu juga meyakini bahawa khalifah yang benar setelah Rasulullah ialah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, kemudian Umar Al-Faruq radhiyallahu anhu, kemudian Utsman Asy-Syahid radhiyallahu anhu, diikuti Sayyidina Ali Al-Murtada. Al-Murtada yakni yang diredai, yang direstui. Dalam bahasa matanya, wa anal khalifata ay ya'taqida, seorang mukmin itu nak mengiktikadkan bahawa khalifah yang benar, al-khalifat al-haq ba'da Rasulillah, setelah Rasulullah SAW, ialah Abu Bakar As-Siddiq, thumma Umar Al-Faruq, thumma Utsman Asy-Syahid, thumma Ali Al-Murtada radhiyallahu anhum wa an ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ajma'in wa an tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumiddin wa anna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Begitu juga meyakini bahawa khalifah yang benar setelah Rasulullah SAW ialah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, kemudian Umar Al-Faruq, kemudian Utsman Asy-Syahid, diikuti Ali Al-Murtada yang direstui. Al-Murtada yang direstui. Kita mendoakan semoga Allah meredai semua mereka dan sekalian sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta orang-orang yang mengikuti mereka dalam kebaikan hingga ke hari pembalasan. Peliharalah kami bersama mereka dengan rahmat-Mu, wahai Tuhan yang paling penyayang dari semua yang menyayangi. Ungkapan yang terakhir sekali ni, sini ni, waw, ain, nun, alif. Semasa awal ana terjemah, sama sebagian di bawah ni lah.
Jadi pada andaian ananya wa'ina. Aina dalam bahasa Arab peliharalah. Inayah lah kita sebut inayah. Inayah tu ya, wa'ina ma'ahum. Mana'i dan peliharalah kami ya Allah bersama mereka. Sebagaimana engkau peliharakan mereka, pelihara kami ya Allah dengan rahmat-Mu. Allahumma wahai Tuhan ya Arhamar Rahimin. Tapi dalam nuskhah yang disyarah oleh Alamah Syekh Hassanain Makhluf, Mufti Mesir tahun 60-an. Dia tidak bariskan wa'ina, tapi dia bariskan wa'anna. Mana kalau baris wa'anna, maknanya dia ataf pada sinilah. Radiyallahu anhum wa an ashabi Rasulillah wa an tabi'ina wa anna. Mudah-mudahan Allah meridai mereka. Yakni khulafa jadi jaga wa'an dan meridai sekalian sahabat dan meridai at-tabi'in wa anna dan juga meridai kami atau meridai kita mau bersama dengan mereka ya bi rahmatika ya, dengan rahmatmu ya Allah ya Arhamar Rahim. Wallahu a'lam yang mana satu. Sebab dia memang unik bahasa Arab ni dia tak ada baris. Jadi bila kita boleh takdirkan 2-3 makna itu yang mana satu yang dikenaki oleh penulis, nanti kita akan rujuklah kalau ada syarah-syarah yang lain insya-Allah. Ada syarah-syarah yang lain. Kebetulan dalam syarah Syekh Hassanain Makhluf pun dia dalam matan tu dibariskan begitu wa'anna, tapi dalam syarah tidak disebut, tidak disentuh oleh syarah. Jadi menimbulkan ala kulli hal insya-Allah nanti kita cuba rujuk lainlah gimana macam mana yang sebenarnya wa'anna atau wa'ina ma'hum. Sebab kita takdirkan dengan jumlah wa'ina dengan amar dipanggil bermakna talab doa pelihara kami. Sebab selepas itu dia gunakan bi rahmatika kamu dengan rahmatmu ya Allah. Yang sebelum tadi dia takdirkan dengan dia tidak mukhatab ghaib, iaitu semoga Allah meridai mereka. Tapi di sini dia kembali kamu pula dengan rahmat kamu. Kalau kita nak baca wa anna ma'hum ikut sini, asalnya kalau yang lebih tepatnya ialah bi rahmatihi dengan rahmatnya. Dan semoga Allah turut meredai kita bersama dengan mereka dengan rahmatnya. Tapi bila disebut bi rahmatika, jadi itu menunjukkan pada doa yang direct lah kita panggil. Mukhatab. Allah tu dah jadi mukhatab. Tempat kita bercakap dengan doa dia panggil. Itu dari segi perbahasan bahasa Arab lah. Kita tengok dari situ. Wallahu a'lam, nanti kita tanyalah dengan mak kita. Walaupun benda ini tidaklah penting mana. Tapi dari segi orang yang nak mendalami bahasa Arab, orang yang mendalami bahasa Arab, dia ambil kira lah. Dia mengambil kira. Yang mana takdir yang paling tepat mengikut dari segi nahu bahasa Arab, mungkin dari segi balaghah dan sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah tuan-tuan sekalian, kita selesai baca matan ni. Alhamdulillah bihi tatimmus salihat wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Insya-Allah alhamdulillah kita selesai daripada matan ini. Matan yang ke berapa? Yang ke-6. Yang ke-6 ya. InsyaAllah selepas ni kita akan masuk matan yang ke-7. Matan Al-Aqidah Al-Islamiyah lil Imam Al-Qayrawani. Dia tahun 396 Hijrah. 396 Hijrah. Kemudian selepas ni matan yang terakhir lagi dekat dengan Rasulullah. 321 Hijrah.
321 Hijrah. Wallahu a'lam bissawab. Hari ini majlis kita agak panjang sikit. Tapi tak apalah. Alhamdulillah, mudah-mudahan diberkati oleh Allah. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.